sekarang ni saya nak bercerita sikit lah tentang Masjid At-Taqwa Bandar Kemang Kota ni. Masjid ni dekat je, terletak kat Bangi. Dibina pada tahun 2000, tak silap lah, dirancang pada tahun 2018 dan disiap around 2019 lah. Berkenaan dengan masjid ni, overall ada 15 bahagian dan saya nak sentuh tentang ruang solat utama ni. Saya nak sentuh tentang seni kaligrafi dia. Kebanyakan dia macam tulisan khot lah. Ini yang tulisan khot yang tulisan Al-Quran tu. So ini yang melambangkan agama Islam. Dalam Al-Quran pun kita ada seni kaligrafi kita lah. Kalau kita tengok dekat ayat-ayat Al-Quran semua. Masjid At-Taqwa mempunyai pelbagai jenis fungsi dan kebaikan yang dapat diterima oleh para pengguna. Jelas bahawa setiap masjid dibina untuk manusia menunaikan solat fardu berjemaah, tetapi masjid juga boleh digunakan untuk pelbagai jenis ibadah dan aktiviti yang berfaedah. Sama seperti Masjid At-Taqwa, seperti contoh, mereka menjalankan ibadah korban, kuliah maghrib dan kem ibadah bagi kanak-kanak ataupun dewasa. Dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut, masyarakat terdekat dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Keunikan masjid ini pula, ianya dibina di kawasan yang strategik. Kerana masjid ini dibina di lokasi perumahan umat Islam secara majoriti. Oleh itu, fardu kifayah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dari kawasan perumahan tersebut kerana Masjid At-Taqwa dapat dikunjungi ramai dengan cara yang mudah. Agama Islam ni dapat memberi kita disiplin yang tinggi dan kepentingannya adalah memakmurkanlah masyarakat negara sebab tidak melakukan perpecah belahan antara sesama sendiri. Saya akan kupas mengenai subtopik pelaut dan nelayan. Pada awal tahun 1580, menurut satu tradisi yang dikumpulkan oleh Linscosten di Goa, menunjukkan bahawa orang-orang Bengal merupakan peneroka terawal di Melaka pada saat tersebut. Seterusnya, terdapat tawanan-tawanan yang berbangsa Gujarati yang muncul sebagai pelaut, ketika mana kota-kota mereka dijajah oleh Portugis. Jadi, orang Portugis ni, mereka mengupah pelaut-pelaut Gujarati ni sebagai pendayung di atas bot-bot mereka. Pelaut-pelaut Gujarati ni, mereka dikenali sebagai pelaut yang sangat-sangat berkebolehan kerana dalam kalangan mereka ada yang terdiri daripada kasta yang mahir dalam ilmu perkapalan dan agama Islam. Terdapat satu kumpulan penting dalam Lanun Gujarati yang diketuai oleh Khoja Azam, merupakan satu contoh di mana pelaut-pelaut berjaya menjadi lanut di rantau tersebut. Orang-orang Gujarati ni sebenarnya mereka merupakan orang-orang yang mempunyai pemikiran bisnes. Sebagai contoh, ada seorang anak kelahiran dari Gujarati yang bernama Dilip Changwi, merupakan seorang usahawan bisnes yang sangat-sangat jutawan dan juga merupakan pengasas kepada Sun Pharmaceuticals. Bincangkan tentang rangkaian peminjam di Asia Selatan dan juga di Asia Tenggara. Jatiah merupakan antara peminjam yang terbesar di Asia Tenggara. Peminjam di Asia Selatan memegang prinsip dana baik, iaitu semua ahli boleh menyumbang dan pada masa yang sama juga boleh meminjam. Sistem mereka juga efisien, iaitu dipanggil sebagai hundi, di mana peminjam boleh meminjam di tempat lain dan membayar di tempat lain. Kejayaan huruf niaga jarak jauh ini berdasarkan prinsip kepercayaan dan nilai bersama. Tambahan pula, peminjam ini dianggap oleh pihak berkuasa sebagai salah satu cara untuk menguatkan kuasa antara pesaing lain. Apa yang menarik minat saya tentang prinsip ini ialah sistem mereka yang efisien. Contohnya di mana peminjam boleh meminjam di tempat lain dan membayar di tempat lain. Hal ini kerana dalam Islam juga menyatakan kita tidak boleh membebankan berhutang. Membincangkan tentang pengumpul cukai. Pada mulanya, pungutan cukai ini dikutip oleh orang-orang asing, iaitu terdiri daripada Kelings, Aryas, Singgalas dan Kartanakas, di mana mereka akan mengutip cukai daripada penduduk-penduduk kampung. Walau bagaimanapun, pada abad ke-17, semasa zaman pemerintahan Kesultanan Melaka, Shah Bandar, orang yang bertanggungjawab mengutip cukai terhadap pedagang di pelabuhan. Sebagai contohnya, berdasarkan peraturan tempatan, Shah Bandar akan menganggarkan nilai kargo yang kemudiannya dia menyerahkan duty custom kepada Temanggung.